Okay. So, ini adalah dokumen yang seterusnya yang kita nak kena hantar, yang kita nak kena prepare, iaitu software design description. Alright, so dalam software design description ni ataupun SDD, kita akan describe berkenaan dengan kita punya, maknanya kita akan describe thoroughly, more thorough, okay, berkenaan dengan kita punya design lah. Alright, so ni macam biasalah tulislah kita punya tu. Okay, kemudian kita dalam ni kita akan buat introduction and then system review. Dalam system review ni kita ada context diagram, kita ada diagram zero, kita ada FDD, functional decomposition diagram, dan juga operating environment. Okay, kemudian kita ada chapter yang ketiga ni, data dictionary of DFD. Okay, maknanya pada SRS hari tu awak dah buat DFD. Okay, so sekarang ni kita tak payah lukis dah DFD-nya, cuma kita nak senaraikan all of the entities yang terlibat di dalam DFD tu, dan kita nak senaraikan dia punya data dictionary lah. Okay, maknanya data ni berkenaan dengan apa, dia berbentuk apa saiznya, simpan kat mana dan sebagainya lah. Okay, so itu adalah data dictionary. Okay, kita tengok satu persatu. Untuk chapter yang pertama ni, introduction, tak ada benda sangat lah. Okay, dia kata document purpose. So document purpose ni awak kena beritahu lah what are the purposes of doing this document, of writing this document. So tulis je berkenaan dengan ni, awak jawab je soalan-soalan ni. Why are you preparing this document? Okay, so kita nak prepare dokumen ni untuk ni lah tujuan kita nak develop a system nama sekian. Okay, maknanya this document is prepared to siapa, dan kita nak kenapa kita buat dokumen ni, because we are going to develop a system lah, yang mana sistem ni nama sekian. Okay, and then explain briefly about the current system. About the current system before this project is implemented. You can refer to the SDP report. Okay, yang ni kita balik pada dokumen yang pertama yang kita buat hari tu. Okay, SDP. If there is a system, biasanya memang akan ada lah sistem yang sebelum ni. Okay, so sistem tu tak semestinya yang computerized system. You can write the manual system yang orang gunalah. Maknanya bila sebut sistem, ia refer kepada apakah kaedah ataupun cara kerja yang orang pernah buat sebelum ni lah. Okay, so manual system is also acceptable here. Okay, manual system ataupun computerized system yang kita dah computerized system yang kita dah jumutkan kita dah habiskan sistem tu, lepas tu kita nak buat yang baru. Okay, computerized system that was shut down down. Okay, ataupun computerized system yang upgrade so ceritalah. So kena cerita apakah sistem yang sebelum ni yang orang guna pakai. Alright. Kemudian yang ketiganya, explain briefly the previous activities of your project. So sebelum ni activity yang kita duk buat adalah requirement lah. So requirement apa benda namanya, requirement activities. Okay, maknanya kita duduk cari requirement, kita buat fact finding and so on. So kena cerita sikit lah kat situ briefly. Dia tak suruh cerita sampai habis, tapi banyak cerita sampai habis lah, cuma tak perlulah nak go tara, macam mana interview siapa, apa soalan dia, tak perlu dah sekarang ni. Okay, cuma kita beritahu secara brief, okay, kita buat apa, okay, dan dekat mana, berapa lama ambil masa, macam itulah. Okay, kita buat requirement lah. So now yang keempat ni dia kata who will use this document. Okay, so dokumen ni kita akan beri kepada siapa? Okay, dokumen ni nak beri pada siapa? Okay, so dokumen ni of course kita akan beri kepada programmer. Yeah, orang yang akan buat
ni lah, ataupun kita beri kepada database administrator lagi, kepada interface designer, okay, dan sebagainya lah. Okay, so fikirlah siapa lagi yang nak kena buat kerja-kerja ni. Okay, so dokumen ni akan diberikan kepada orang-orang ni sebagai master plan lah. Okay, dia tak adalah master plan yang sebenar-benarnya, tetapi inilah benda yang orang akan rujuk untuk buat. Okay, jadi lagi siapa ni? Kalau perlu pergi pada manager, manager pun kena dapat juga benda ni. Okay, jadi tulislah manager dan sebagainya. Okay, what are the topics that covered in this document? So ni pun ada dah ni, ada 1.2 tu product scope lah. Okay, ceritalah ni topik ni, system overview dengan data dictionary. Okay, jadi beritahulah yang ni pun tak adalah dia nak apa penting sangat ayat ni. What are the topics that are covered in this document? Okay, dia sebagai introduction. Kita tulis introduction memang macam tu. Okay, bila kita introduce satu-satu dokumen, kita akan beritahu apakah yang terkandung di dalam dokumen ini. Okay. Alright, number 2. Okay, 1.2 product scope. Okay, so untuk product scope dia kata, who will be affected, who will use the system. Okay, so siapa yang maknanya scope ni, scope kepada produk awak tu, bukan kepada dokumen ni. Okay, scope kepada produk maknanya nak guna kat mana. Okay. Okay, where to use, when, who are using dan sebagainya lah. Lepas tu limitation. Okay, so macam mana nak menjawab soalan-soalan ni ataupun macam mana nak buat benda-benda ni lah. Okay, where to use. Okay, sama ada dia online ataupun setempat sahaja, ataupun apakah dia punya Allahu Akbar, platform. Okay, platform ni apa benda. Okay, boleh guna dekat Windows saja ke, boleh guna pada desktop saja ke, ataupun browser, non-mobile browser ke. Okay, maknanya kalau guna browser pada phone tak boleh, contoh. So explain lah. Okay, apakah platform dia. Okay, bila nak guna. Okay, bila ataupun ialah waktu manalah untuk digunakan benda ni. Okay, contohnya kalau kita nak buat online shopping punya website ataupun online shopping punya sistem. So bila maknanya anytime lah, maknanya bila user ataupun customer nak beli, itulah masa untuk kita gunakan kita punya sistem. Alright, kemudian who, siapa yang akan guna? Okay, siapakah pengguna kita? Kalau misal kata online shopping system, kita bukan kata kita punya user hanyalah customer. Okay, maybe our sales executive ke, okay, dia nak blast email kepada prospect customer. Okay, kemudian kita ada salesman lah ataupun orang yang in charge berkenaan dengan sale. Okay, lepas tu barulah customer, lepas tu mungkin orang warehouse nak update berapa banyak barang yang ada. So itu adalah kesemuanya pengguna-pengguna kepada sistem kita. And then some limitation. Okay, so limitation ni contohnya, limitation pun termasuk di dalam scope. Contohnya 50 users per time sahaja contohnya. Okay, maknanya sekali masuk dalam sistem kita tu, okay, hanya boleh 50 orang sahaja ataupun 50 users ataupun 50 customers okay, sahaja boleh masuk dalam satu masa. Kemudian boleh beli sehingga berapa je transaction, boleh ada berapa barang sahaja. So itu semuanya adalah limitation. Okay, jadi kena tulislah kat sini dekat product scope. Okay, reference, reference tak ada benda lah. Alright, tulislah reference tu, baca kat mana, ambil benda ni kat mana. So itu mudah je, tak masalah.
Okay, next is system overview. Okay, context diagram. Okay, context diagram of the proposed information system here. Ingat lagi ke tak context diagram benda yang macam mana? Ingat lagi tak context diagram? Nota pun saya tak buka ni macam mana. Cari dalam internet je lah context diagram macam mana. Context diagram. Yang ni tak ikut kita punya tak ikut kita punya kita punya format. Okay, tapi lebih kurangnya macam ni lah. Okay, lebih kurangnya macam ni lah. Alright, so context diagram kalau siapa-siapa yang lupa, okay, dia macam mana yang lebih tepat sikit bentuk dia. Semua bulat-bulat je. Bulat je belaka. Yang ni kot. Yang ni pun dia menggelirukan juga tapi boleh lah. Okay. So context diagram, dia ada nama sistem dia kat tengah-tengah. Okay. Lepas tu siapakah yang menjadi external entity. Lepas tu external entity bagi apa? Bagi input apa kepada sistem dan bagi output apa kepada sistem. Okay. So ni yang saya nak lukis-lukis ni nanti. Nak bagi contoh macam nak buat. Okay. Alright, so kita lukis context diagram. Lepas tu lukis pula diagram zero. Okay, diagram zero adalah pecahan ataupun apa yang jadi lebih detail daripada context diagram. Okay, nanti saya tunjuk contoh macam mana nak lukis dua benda ni. Sebab dah ajar dah hari tu tetapi secara teorinya sahaja. Ajar lukis tu belum lagi. Okay. Kemudian yang ketiga, kena buat functional decomposition diagram, FDD. FDD ni dia lebih kepada mind map. Okay, mind map ke? Site map, mind map pula dah. Kepada site map. So siapa-siapa yang pernah ambil CSC 253, dalam CSC 253 pun ada juga site map ni. Okay. Jadi mungkinlah kalau siapa-siapa yang pernah ambil tu dia mungkin masih teringat lagi lah kalau lah lecturer awak tu suruh lukis site map tu. Okay, dia ada maknanya daripada main page, okay, bawa pergi ke mana. Lepas tu page yang pertama tu bawa pergi ke page mana lagi. So page kita tu adalah modul-modul lah yang saya sebut semalam tu ataupun proses-proses apa. Okay, daripada main page, okay, bawa pergi ke mana? Okay, bawa pergi kepada page pendaftaran contohnya subscription. Okay, lepas tu dekat subscription tu bawa pergi kepada page apa? Page untuk proses pendaftaran, kemudian page untuk generate report contohnya, generate subscription report. So itu adalah dia punya proses flow lah dalam bentuk FDD ataupun functional decomposition diagram. Okay. Okay, kemudian yang keempat adalah operating environment. Yang kat sini walaupun kita dah beritahu dah dekat atas ni, dekat scope tu apa benda platform yang kita nak gunakan. So dekat sini dia kena lebih detail lah. Okay, dekat operational environment ni dia mesti lebih detail. Okay, so dia kata describe the environment in which the software will operate. Okay, including the hardware. Okay, dan juga operating system and also the version. Okay, maknanya awak punya sistem tu boleh beroperasi dalam operating system apa. Okay, kalau kat atas tu kita boleh cerita mungkin tak ceritalah pasal hardware ke benda semua. Okay, contohnya awak kena gunakan barcode reader. So kat atas ni mungkin kita tak cerita pun apa benda barcode reader kita nak guna ke benda. Tetapi dekat bawah ni kita kena cerita semua sekali lah. Okay, contohnya kalau ada barcode reader yang kita nak gunakan, okay, hardware. So kita kena ceritalah.
Okay, ataupun contohnya boleh guna pada tablet sahaja. So kena ceritalah. Tak boleh guna pada apa nama, dia boleh guna pada mobile je. Tak boleh guna pada komputer biasa. PC ni ataupun laptop ke desktop ni tak boleh guna contohnya. Ada juga benda-benda yang macam tu. Okay. So kena ceritalah semua benda ni kat sini. Okay, resolution lah, nak kena ada dan sebagainya lah. Okay, yang ni dia kata minimum software requirement. Ni example dia letak minimum software requirement. Okay, OS nak kena, okay, paling rendah Windows 10 contohnya. So ceritalah kat situ. Okay, hardware dia bagi contoh CPU nak guna berapa core. Okay, RAM nak kena ada berapa gig. Okay, video card nak kena ada, nak pakai GeoForce ke benda ke, so ceritalah kat situ. Okay, kemudian yang ketiga, yang ni ramai orang confuse ni kalau saya tak terangkan ni. Okay, confuse ni sebab dalam contoh ni dia letak nombor ni, dalam dokumen dia letak nombor 1, nombor 2, nombor 3, lepas tu habis semua benda dia letak nombor 1, 2, 3. Okay, jadi salah lah. Okay, ni pengalaman yang lepas-lepas lah. Okay, saya terangkan dah tetapi orang tak dengar. So, kesian lah. Okay, bila dah buat salah tu, pasal benda ni akan jadi banyak. So, please pay attention. Kalau tak reti, tanya. Tak faham juga, tanya. Okay, so kita masuk kepada data dictionary. Hari tu kan masa kelas saya dah cerita dah masa lecture. Lepas tu ada yang tanya, habis madam kita kena tulis untuk semua lah. Ya, semua. Okay, so kita ada proses number 1, okay, yang ni documenting the process. Okay, nak tahu mana proses-proses ni nombornya berapa, kita mesti tengok kepada ni diagram 0. Okay, proses numbering ni nak tahu daripada mana proses number ni dia number 1 ke number 2 ke, refer diagram 0. Maknanya numbering dalam documenting the process 3.1 ni dia mesti sama dengan numbering dalam diagram 0. Okay, dia mesti sama. Okay, kemudian proses label janganlah nombor 1. Okay, contohnya proses number 1 adalah registration. Bohlah nama registration. Okay, label dia adalah registration. Okay, kemudian proses description. Ceritalah. Okay, users are able to register themselves. Allahu Akbar. Themselves to in the shopping system. Okay. Jadi kat sini user nak register. Okay, contohnya untuk online shopping lah. Okay, so dia boleh register dia kat sini. Okay. Process number, okay, yang ni number 2 pula. Ni pun sama, refer kepada diagram 0. Okay, dan seterusnya lah. Okay, refer diagram 0. Okay, proses label pula. Contohnya, proses yang kedua, view catalog. Okay, lepas tu proses description, customers or users can able, tak payahlah guna can, are able to view all of the product with the prices. Okay, so kita describe. Okay, so yang ni semua ni kena refer kepada numbering dia tu dan juga proses label tu semuanya kena refer kepada diagram 0. Okay, so semua benda ni kena refer, kena tally lah maksudnya. Okay, maksudnya benda ni dia kena tally dengan diagram 0. Okay, kemudian documenting the entities pun sama, yang ni pun refer kepada diagram 0. How many entities yang awak ada? Entity ni bukannya entity dalam DFD. Okay,
ini adalah entity di dalam diagram zero. Okay, ataupun DFD, data flow diagram. Okay, diagram zero dengan data flow diagram adalah benda yang sama. Okay, ataupun boleh refer juga kepada context diagram. Ini adalah external entity. Saya pernah beritahu dalam kelas yang bahawa external entity ni dia beza dengan entity di dalam database. Okay, dia berbeza. Dia benda yang berbeza. Kalaulah misal kata namanya kebetulan sama, itu adalah kebetulan. Okay, so yang ni kena refer kepada, sekali lagi refer kepada diagram zero ataupun refer kepada context diagram. Okay, diagram zero ataupun context diagram. Okay, refer kat situ. Okay, so entity name. Okay, entity name. Janganlah bubuh nombor. Buatlah entity name. Contohnya customer. Okay, customer, entity name. Okay, alternate name. Ada tak alternate name untuk customer ni? Contohnya external user contohnya. Bubuhlah. Kalau ada lah. Okay, description. Okay. A group of people ataupun person that buys the product. Okay. Kemudian input data flow. Okay. Apakah input yang diberikan oleh customer ni? Okay. Input data flow. Apa dia? Masa nak daftar, mungkinlah dia bagi apa? Dia bagi details. Okay. Customer detail. Okay, lagi masa nak beli dia bagi apa? Buying details and then payment details contohnya. Okay, dia bagi belaka dah berkenaan dengan benda ni. Okay, so customer masa dia nak menggunakan sistem kita, apakah detail yang dia bagi? Okay, masa nak buat bayaran dia akan bagi payment details. Okay, walaupun bukan dia yang bagi. Contohnya kalau kita bayar melalui FPX. Okay, so FPX yang akan ni, tapi dia masih lagi customer. Bila ada customer yang buat bayaran, barulah benda tu berjalan, barulah benda tu ada. So still lagi lah daripada pihak customer, dia bayar berapa. Okay. Kemudian buying details, of course lah customer yang nak kena bagi. Okay. Kemudian customer detail tu masa dia nak daftar. Buying details ni masa dia nak beli. Payment detail tu masa nak bayar dah. Okay. Kemudian output data. Okay. Contohnya pada view catalog process. Okay. Jadi output datanya adalah product details lah. Okay. So ni masa dia nak tengok katalog. So apa yang dia dapat daripada sistem? Apa yang dia dapat daripada sistem adalah the product details. Okay, lagi apa benda lagi? Masa buying details dia dapat invoice contohnya. Okay. Invoice details. Okay, tak payah detail invoice. Contohnya dia dapat invoice. Okay, invoice tu maknanya berapakah nilai yang dia nak kena bayar. Contohnya kalau awak pergi beli kat Shopee. Okay, Shopee ke Lazada ke. Kan sebelum masa awak check out tu, dia tulis dulu berapa ringgit yang awak nak kena bayar. Awak tak bayar lagi. Okay, lepas tu bila awak kata proceed to payment, barulah awak bayar. Okay, barulah dia bawa pergi pada FPX dan sebagainya. So, semasa sebelum, just before kita bayar tu, itu adalah invoice. Dia tunjukkan harga ke kita, berapa yang kita kena bayar, berapa yang user ataupun customer tu nak kena bayar. So itu adalah invoice. Okay, kemudian kita pun proceed lah kepada bayaran dan sebagainya. Okay, bila dah habis bayar semua tu, apa benda dia cakap? Okay, apa benda lagi yang dia bagi kepada kita? Okay, dia kata apa benda sistem beritahu kepada customer payment details lah. Maknanya kita dah bayar berapa ringgit dan kita dah beri bayaran tu dah sampai kepada seller. Okay. So maknanya customer pun dapat sekali lagi pengesahan bahawa payment details bukan payment confirmation lah. Okay. Payment confirmation maknanya
user dah ataupun customer dah tahu bahawa payment yang dia buat tadi dah pun confirm dan diterima oleh seller. So itulah contoh. Okay, contoh. Jadi untuk entiti yang seterusnya, contohnya siapa lagi entiti? Okay, entiti apa benda? Warehouse worker contohnya. Okay, so warehouse worker alternate name dia apa benda? Buatlah, beritahulah apa benda alternate name dia. Okay, warehouse, selain daripada warehouse apa benda lagi store lah kot. Store worker contoh. Okay, description. Siapa dia ni yang menjaga warehouse? Okay, apa nama ni? Worker that update the stocks contohnya. Okay, so apakah input yang diberikan oleh worker ni? Okay, input dia adalah berkenaan dengan produk stok lah. Okay, produk apa yang ada, produk apa yang tak ada. Okay, product stock details. Alright. Kemudian apa lagi yang dia beri? Okay, contohnya dia place itu je lah kot yang dia buat. Contohlah, okay, itu je yang saya terfikir sekarang ni. Okay, output kepada produk ni, output kepada store worker ataupun warehouse worker ni, iaitu apa nama ni, report on product stock lah kodnya. Okay, dia boleh tengok produk sekian-sekian ada berapa, barang sekian-sekian ada berapa, barang sekian-sekian ada berapa. So report on product stocks. So macam tu lah. Okay, so awak kena buat semua benda ni. Ni baru ada 2 contoh. So awak kena buat, contohnya awak ada 5 entiti. So 5 entiti tu lah awak kena senaraikan. Okay, boleh? Okay, sekejap. Ni buat apa pula ni? Saya turunkan sikit. Okay. Kemudian yang ketiga, documenting the data flow. Okay, ni data flow. Data flow ni iaitu masa kita buat DFD hari tu kan, kita ada data flow kan, yang maknanya apakah nama-nama data yang akan diberikan ke dalam sistem ataupun yang akan dikeluarkan oleh sistem. So yang tu kena tulis juga. Okay, data flow name ataupun label. Contohnya customer detail. Okay, customer kan dia nak bagi details dia semasa registration. So kita pun adalah satu data flow yang namanya customer details. Okay, alternate dia kalau letaklah apa benda. Okay, descriptionnya all data about the customer. Okay, origin, siapa dia datang daripada mana? Datang daripada customer. Okay, destination, nak hantar kepada mana? Kepada proses apa nama, registration. Volume and frequency. Okay, volume tu maknanya berapa banyak data, volume and frequency tu maksudnya berapa banyak data lah yang boleh diberikan oleh satu-satu user tu. Okay, jadi misal kata kalau untuk customer detail ni, berapa kali customer nak kena bagi? Sekali je lah. Okay, satu je lah volume and frequency dia tu. Okay, maknanya sekali je user bagi details dia, customer bagi details dia, apa pada tu masuk kali kedua, ketiga, keempat, tak payah register dah. Okay. Okay, kemudian data yang kedua pula, contohnya daripada customer juga nak bagi buying details. Okay, kemudian alternate name dia, fikirlah apa benda, description dia, details about the product and quantity that customer intend to buy. Okay, contoh. Okay, origin daripada siapa? Daripada customer. Okay, destination kepada mana? Kepada proses apa? Proses buy. Okay, proses order lah, buy lah pula, order.
Okay. Kemudian volume and frequency. Okay, berapakah produk yang user boleh beli dalam satu masa? So kita kena ada lah. Contohnya boleh beli 10 produk ataupun maksimum dia adalah RM300 je boleh beli satu masa. Ada kan? Ada sistem yang macam tu. Okay. Contohnya kalau siapa-siapa yang saya pernah beli sambal nyet Khairul Amin tu. Okay, so dia kata apa? Dia kata boleh beli 2 je walaupun dia tak limit pun dalam sistem tu. Dalam Shopee tak limit pun. 2 botol je seorang boleh beli, maknanya nak beli lebih pun boleh, tapi dia beritahu kat situ. Jadi kalau dia buat sistem dia sendiri, mungkin dia boleh limit lah 2 je. Okay. Lebih pada tu tak boleh beli. So maknanya itu adalah limit dia. Okay. Volume and frequency. So contohnya maksimum beli barang dekat kedai orang ini adalah RM300 je. Kalau tak ada, tulislah infinity. Contohnya Shopee nak beli banyak mana, suka hati lah. Saya pun tak pernah tahu ada limit tak Shopee kau nak beli. Saya pun tak pasti. Okay. Contohnya nak belilah ribu-riban benda semua pun saya tak pernah ada kot, pasal ada kan satu cerita dulu, beberapa cerita yang budak kecil duduk order. Okay. Dalam Shopee tu habis sampai puluh-puluh ribu. So mungkin tak ada lah kot. Okay. Jadi kalau ada letak. Kalau tak ada boh je lah infinity ataupun no limit ke benda ke. So macam tu lah. Alright. Okay. Yang keempat, documenting the data stores. Okay. Data flow number. Okay. Yang ni data flow number ni kita tak ada ni sebenarnya. Kita tak numberskan data flow. Okay. Tinggalkan je lah yang ni. Okay, sebab ni kalau yang kita duk belajar selama ni, kita tak numberskan data flow. Kita hanya beri nama je. Okay, beri nama macam ni lah, customer detail, order details, buying. Patutlah rasa pelik je perkataan buying tu, order. Okay. Okay, order details, semua benda macam tu je. Kita tak ada nombor lah. Tapi kalau nak letak pun boleh je sebenarnya. Pasal kita boleh refer pula ni. Contohnya nombor 1, kita letak ni nombor 1. Lepas tu data store name tu apa dia. Ataupun tak payah letak number lah, letak name lah, senang. Pasal kita memang guna name. Okay. So untuk customer details contohnya. Okay. Untuk data flow, customer details. Okay, data store dia kita nak simpan dekat mana. Okay, data store kita nak simpan dekat customer lah. Okay, so data store ni awak boleh refer kepada table pun tak apa sebenarnya. Table di dalam database. Okay, you can refer to table name in database. Hopefully boleh relate lagi lah benda yang saya cakap ni. Kok lah dok belajar dah pasal database hari ni. Miss Sam ni lupa dah apa benda lah table. Table madam. So hopefully tak ada lah orang gitu. Okay, so customer data store name ni you can refer to the table name in database dalam ERD. So dalam ERD kita kan ada banyak table. So refer to table name ataupun entity name in the ERD. So letak situ. So customer kan kita letak dalam table customer. Product kita letak dalam table product. Order product, nanti kalau dia buat order kita letak dalam table order product pula. So macam tu lah. Okay, so description describe lah. Berkenaan dengan apa. Okay, kadang-kadang benda ni dia boleh berulang-ulang je. Ni, kita ambil je lah description dia, kita buat all data about the customer. Okay, file type. File type. Apa namanya. File type tak ada benda lah pun. Text je lah. Okay. Format pun kita boleh letak teks je lah sebab kita tak adalah. Kalau ada letak gambar, contohnya gambar untuk customer tu, so letak je lah image. File format dia contohnya PNG dan juga JPEG contohnya. So macam tu lah, letak je lah kalau ada. Kalau tak payahlah. Okay, kalau ada lagi file format yang lain, letak lah benda lagi. Numbers ke, benda ke. So contohnya macam Allahu Akbar, nombor telefon ke. Okay, nombor telefon tu awak nak letak dalam bentuk numbers ke. So letaklah kat situ. Okay, tambahlah bawah ni. Okay, apa benda lagi. Okay, letak numbers dan sebagainya.
Okay, kemudian yang kedua pula data flow yang kedua contohnya order details. Ni tadi. Okay, data flow yang kedua, data flow name yang kedua adalah order details. Allah, you payuh. Okay, order details. Data store name. Okay, nak simpan kat mana? Kalau order details ni simpan dekat table order. Okay. Kemudian description dia, ceritalah lebih kurang sama je macam kat atas tu. File type dia apa benda, file formatnya kalau ada. Okay. Oh sorry. File type ni dia kata either computer or manual. So tulis computer ke manual. Okay. Kalau file format ni either database, index, sequential or direct. So kita simpan dalam database lah biasanya. Okay. Kita simpan dalam database. Okay. So sorry, ni saya salah ni. Tak baca bawah ni, lupa dah. Okay. File type dia ni sama ada manual or computer. So kalau kita buat registration to through computer, kita tulislah computer. File format dia kata database, index, sequential or direct. Okay. So kita refer dia kepada database lah. Okay, dan juga sequential direct pun tak ada kat sini. Okay, so tak ada benda lah. Okay, so yang lain-lain ni pun sama, follow je lah yang kat atas tu lebih kurang. Okay, boleh Sebelum saya terangkan macam mana nak buat context diagram dengan diagram zero tu, ada soalan berkenaan dengan benda-benda ni? Ada soalan tak? Ya? Tak ada Okay, so tak ada. Alhamdulillah semua orang faham. Okay, so saya akan terangkanlah pula macam mana kita nak buat context diagram. Okay, yang pertama context diagram, yang kedua berkenaan dengan diagram zero lah. Ni adalah contoh soalan yang saya bagilah. Okay, saya besarkan sikit ke. Okay, kalau soalan example lebih kurang macam ni lah. Okay, so kat sini dia ada Ihsan Community College has been awarded, ni adalah case study dia lah ataupun dia punya business case. Okay, has been awarded technology solutions yang berhad to develop sistem permohonan zakat. Okay, nah ini nak develop satu sistem permohonan zakat. The increasing number of zakat bla 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 tu cerita dia je lah. Okay, so cerita yang kita kena tengok adalah firstly, the student needs to create an account in order to use the system by supplying details such as student number, student name, identification, IC number and password for the system. Once the account is created, the student will log into the system and fill up zakat application details such as parent details, salary, siblings and many more. Okay, so kat sini dah ada satu cerita, iaitu cerita berkenaan dengan student. Okay, so student dia yang pertamanya dia kena create account. Okay, kemudian dekat create account tu dia kena bagi student number, student name, IC number, password. Okay, kemudian once the account is created, bila dah ada account, the student will log into the system and fill up zakat application. So kat sini pada perenggan yang pertama ni, dia dah ada dua benda yang dia buat, iaitu student ni buat yang pertama, dia buat create account, dan yang kedua dia buat fill up zakat application lah ataupun dia apply zakat. So dia fill up application detail yang mana dekat situ dia akan bagi parents detail, salary, siblings dan juga benda-benda lain. Okay, so kat sini kita dah ada satu cerita berkenaan dengan student, yang mana student ni boleh buat dua benda. Okay, dua proses. Proses yang pertama nak create account, proses yang kedua nak apply. Okay, settle kat situ. Okay, kemudian dia kata lagi, the officer is able to view the list of application. Ni cerita pasal officer pula. So officer boleh view the application. Okay, kemudian every application must be investigated by the committee. Okay, so sekarang ni ini adalah cerita untuk
komiti tu pula ataupun officer ni pula. Jadi kat sini kita kalau tak nak, kita kena identify dululah. Okey, apakah proses-proses yang akan dibuat. Okey, jadi officer boleh buat apa? Boleh view, kemudian must be investigated by the committee, and then officer juga responsible in recording the evidence. Officer juga akan bagi evidence kepada sistem. Okey, yang pertama officer boleh view, kemudian view application, kemudian yang kedua officer boleh bagi evidence kepada sistem. Okay, then the officer is responsible in recording application detail and evidences will be used by the system in determining the application result. So sistem akan buat sistem tu sendiri yang akan determine sama ada orang ni boleh terima zakat ataupun tidak. Okay, then sebab dia kata kat sini whether it is successful or not. Besides that, system will use those detail in determining the amount of zakat. Okay, sama ada berjaya ataupun tidak terima zakat, dan juga dan berapakah jumlah zakat yang patut diperolehi oleh pelajar tersebut. Okay, once result is determined and generated, okay, sistem yang akan determine dan generate the result, the system will update the application result by notify both the officer and student through an email. So, sistem akan keluarkan email kepada pelajar dan juga kepada officer berkenaan dengan result tersebut. Okay. So yang ni dia kata okay, student boleh buat apa? Yang pertama create account, kemudian yang kedua fill up zakat application, tu student. Kemudian yang kedua pula kita ada officer, yang mana officer boleh view the list of application. Kemudian dia application ni akan diinvestigate oleh komiti. Komiti ni dia benda lain pula. Okay, komiti ni benda lain. Okay, tak perlu color dia. Komiti ni adalah benda lain. Okay, so now application officer is responsible in recording the evidences. Okay. Kemudian sistem yang akan buat tadi sama ada boleh terima ataupun tidak zakat dan berapa ringgit yang dia patut dapat. Dan apabila dah okey, result tu akan diberikan kepada officer. Result ni, okay, update the application result kepada officer dan juga kepada student. Okay, so student dia kali lain tadi. Okay, jadi kat sini kita dah boleh tahulah. Okay, pendek katanya ada dua ada dua entity kat sini. So committee ni, every application must be investigated by a committee, and all evidences ni kat sini kita tak nampak committee ni dalam sistem ni. Kita tak nampak sistem ni memberi sesuatu kepada komiti dan komiti memberi sesuatu kepada sistem. Jadi mungkinlah application ni, investigation ni dia berlaku tetapi dia tidak berlaku di dalam sistem. Okay. Contohnya investigation ni orang print ke dia. Application ni orang print dan bagi kepada investigator, kepada komiti ni. Jadi apabila dia berlaku di luar sistem, maka kita tak perlu nak lukis pun dalam ni sebenarnya. Okay, komiti ni, okay, investigation tu dia berlaku di luar sistem. Maka apabila dia berlaku di luar sistem, kita tak perlu tulis ataupun kita tak perlu masukkan di dalam konteks diagram ataupun diagram zero. Okay. Kalau dia berlaku di luar sistem. Dia banyak cerita-cerita soalan-soalan macam ni. Kebanyakannya ada juga dia masukkan yang berlaku di luar sistem. Okay, so contohnya macam ni lah. Okay, dia tak cerita pun macam mana sistem tu beri kepada komiti. Dan komiti dia cuma beritahu je bahawa permohonan ni akan diinvestigate oleh
komiti, dan komiti tu macam mana nak buat, dia tak beritahu pun macam mana komiti tu akan investigate, komiti tu nak akan bagi endorsement ke apa benda ke, tak cerita pun. Okay, dia cuma beritahu saja. So kita tak perlu nak include lah dalam tu. Okay, macam nak tahu nak include ke tak, benda tu berlaku di luar sistem, tak payah letak. So sama juga dalam kes awak, kalau lah kes awak tu berlaku, ada benda-benda yang berlaku di luar sistem, so tak payah letak lah. Walaupun dia menjadi part of the process, tetapi proses tersebut, part of the process tu, dia berlaku di luar sistem. Contohnya, kalaulah result of application ni, okay, result ni tadi, dia tidak melalui sistem, iaitu dia kirim surat contohnya. Okay, dia kirim surat menyatakan bahawa orang ni berjaya ataupun tak. So kirim surat berlaku di luar sistem, bukan sistem yang belah surat tu. Okay, jadi kita tak perlu letak di dalam DFD dan juga tak perlu letak dalam context diagram. Okay, tapi kenapa kita letak yang ni? Sebab sistem yang tolong hantar email. Okay, dia kata the system will update the application result and will notify both the officer and student through an email. Ini sistem yang buat. So kita kena letak dalam ni. Okay, now macam mana kita nak lukis diagram zero tu tadi? Okay, so diagram zero, okay. Diagram zero dia hanya ada satu proses, okay. So diagram zero dia hanya ada satu proses. Yang mana dia diagram zero pula. Context diagram, context diagram. Pasal duduk terbayang nak tulis nombor kosong kat atas ni disebut diagram zero. Okay, context diagram kita hanya ada satu proses. Yang mana proses tu kita beri nama dia nama sistem tersebut. Okay, iaitu sistem apa, permohonan zakat, sistem zakat ke? Okay, malah nak tulis banyak panjang. Okay, sistem permohonan zakat. Okay, jadi kita bagi nama kat sini. Kemudian kita identify tadi, kita ada dua external entity. Okay, external entity yang pertama adalah student. Okay, ada dua tadi external entity. Yang pertama student, yang kedua adalah officer. Okay. So, tadi daripada cerita ni tadi, student boleh create account satu benda dan kemudian fill up zakat satu benda. Dan dia akan dapat email lagi 3 benda. Ni 2, ni 1, 2, 3. So, bila ada 3 benda yang dalam cerita ni berkaitan dengan student, jadi sepatutnya akan ada 3 garisan lah antara student dan juga zakat. Garisan ni garisan apa? Garisan yang mewakili data flow. Okay, cerita yang pertama ni tadi, student needs to create account in order to use the system by supplying details such as student number, student name, identification number, bla 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 for the system. Okay, so kita tak perlu nak tulis semua benda ni pada data flow diagram. Okay, kita pada data flow ni, kita hanya perlu tulis dia punya singkatan lah, okay, ataupun nama umum bagi benda tu iaitu student. Sekejap saya kena Allahu Akbar. Saya kena kecilkan sikit dia punya ni. Okay, kita kata students detail. Okay, kena ingat baliklah peraturan-peraturan untuk tulis benda-benda ni. Okay, data flow dia mesti noun. Okay, kata nama. Dalam ni pun kata nama ini adalah kata kerja sepatutnya. Tapi dalam konteks diagram kita guna nama sistem tu dulu. Tapi bila masuk diagram zero kita guna kata kerja. Okay, so students detail. Okay, so student detail daripada siapa ke siapa? Daripada student kepada sistem. So anak panahnya mesti daripada student kepada sistem. Okay,
Yang kedua, fill up zakat application, bagi detail pula such as parent, detail, salary, sibling and many more. Okay, so dia buat yang kedua, application detail. Ini adalah data yang kedua yang akan di-provide oleh pelajar kepada sistem juga. So anak panahnya pergi kepada sistem. Okay, yang ketiga, okay, pelajar akan menerima notification daripada sistem, okay, melalui email. Okay, jadi pelajar akan dapat notification email. Okay, daripada siapa? Daripada sistem kepada pelajar. Okay, so dia akan jadi macam tu lah. Okay, student akan beri dua benda ni. Okay, student akan beri dua benda ni, student detail, application detail, dan student akan menerima daripada sistem notification email ataupun application result ke apa benda ke, tak kisahlah. Okay, yang kat sini ni asal nampak macam nama dia tu tak adalah nak kena tepat sangat pun, tapi biar menggambarkan benda tu lah. Contohnya application result pun boleh juga. Okay, application result, terima daripada sistem kepada student. Okay, so habis bahagian student. Okay, kemudian pergi kepada bahagian officer pula. Officer boleh buat apa tadi? Officer is able to view data. Okay, officer is able to view the list of the application ni satu benda. Kemudian officer beri evidence kepada sistem dua benda. Dan yang ketiga, officer menerima email daripada sistem tiga benda. Okay. So, of course lah kat sini pun akan ada 3 garisan jugalah pasal dia ada 3 kerja yang dia buat. Okay. Officer, tadi yang pertama tadi apa? Officer akan view list of application. So, apabila officer view, maknanya officer menerima. Okay, menerima data daripada sistem. Okay, so officer terima data daripada sistem, iaitu data apa? Data list of application ataupun application list. Boleh juga pendek sikit, application list. Okay, kemudian yang kedua, officer buat apa tadi? Record the evidence. Okay, so officer akan bagi kepada sistem evidence. Macam mana officer bagi sistem, kenapa evidence ni officer yang bagi? Tu dia punya cerita lah. Okay, kenapa tak pelajar yang bagi? Tu dia punya cerita. Bergantung kepada cerita dia. Bergantung kepada business case dia. So kita hanya buat dia punya design sahaja. So kat sini dia bagi evidence. Officer yang akan bagi all of the evidence. Okay, beri kepada sistem. Kemudian yang ketiga tadi adalah officer akan mendapat juga result notification. Okay, daripada sistem kepada officer. Okay, jadi dia akan dapat result. Okay, result notification. Okay. Okay. So, ini adalah diagram, konteks diagram untuk soalan yang saya bagi tadi. Dah, yang komiti tu macam mana? Macam saya kata tadi, komiti tu tadi adalah dia tak ada kena-mengena dengan sistem. Pasal dalam cerita ni, dia tak sebut pun komiti tu buat apa dalam sistem. Jadi apabila dia tak sebut komiti tu buat apa dalam sistem, so tak perlu masukkan. Okey? Ada apa soalan setakat ni? So awak nak lukis yang awak punya pun, awak kena detail macam ni lah. Ada soalan setakat ni? Boleh faham macam nak lukis konteks diagram? Boleh. Boleh?
Boleh. Boleh, Okey. Madam. Okey, boleh. Alhamdulillah. Ya. 12 markah ke ni? Apa dia? Untuk soalan macam ni. 12 markah. 12 markah. Ni contoh ni dibagi tadi tu apa? 12 markah. Oh, okey. Okey, tapi ni hot lama ni kadangnya. Okey, tahun bila soalan saya ni? Tahun 2014 ke 2013 gitulah. Okey, so masa ni final exam. Jadi awak tak ada final exam dah. Jadi ini yang lama. So mungkin sekarang ni contact diagram ni kalau 12 markah ni macam banyak sangat sebenarnya. Okay, saya pun tak pasti lah pemarkahan dia macam mana. Pasal ISP ni kan baru SEM ni pakai. Jadi saya tak tahu. Nanti tengoklah macam mana. Saya rasa tak sampai pun 12 markah. Okay. Lepas tu, kalau dah faham, kita boleh lukis diagram zero pula. Okay, diagram zero, dia mesti based on diagram, konteks diagram ni. Ini adalah konteks diagram. Okay. So, nak lukis diagram zero, dia mesti based on contact diagram. Okay, kenapa saya kata kena based on contact diagram? Okay, ada dua benda kat sini Ada dua benda kat sini yang kena sama. Yang pertama adalah bilangan entiti. So, sekarang ni entiti ada dua. Entiti ada dua. Lepas tu, data flow ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data flow ada 6. Okay. Yang mana 2 daripada user pula student, 2 daripada officer. Jadi dalam DFD pun, data flow diagram pun, dia mesti menepati benda ni. Maknanya entity kena ada 2, data flow diagram kena ada 6 juga. Kalau tiba-tiba data flow diagram tu ada berapa Ada 7 contohnya. Tak boleh okay. So macam mana yang nak 6 ni? Maknanya 3 mesti berkait, maknanya data flow tu kalau di dalam sistem tu sendiri tak ada masalah, dia lebih. Okay, saya tunjuk dalam soalan ni akan ada beberapa data flow yang daripada macam mana kata sistem tu, daripada proses tu kepada data store contohnya. Itu tak apa. Tetapi yang kena samanya ni. Okay, daripada officer dan kepada officer dia mesti ada 3 je. Daripada student dan kepada student dia mesti tetap 3 ni juga. Tetapi apa benda yang berlaku di dalam ni, pergi kepada data store ke, pergi kepada sama-sama sistem dia ke, sama-sama proses dia, tak apa lebih. Maknanya dia akan menghasilkan lebih daripada 6, tak apa. Okay, so kita tengok macam mana. Apa benda yang saya masukkan tu. Okay, so now ada berapakah proses yang terlibat? So kita kena nyatakan dulu proses apa yang terlibat, kita pecahkan. Kenapa dia panggil diagram zero? Because dia pecahkan yang zero ni kepada beberapa proses yang lain. Okay, so kita ada berapa proses tadi? Kalau kita refer pada soalan ni, kita ada create account, kita ada fill up zakat, kita ada view, view list ataupun view list lah pendek katanya. Lepas tu kita ada record the evidence. Lepas tu ni 4 ni adalah yang berkaitan dengan orang. Okay, kemudian kita ada satu benda yang kita tak berkait dengan orang, tak berkait dengan entiti, iaitu application. Ni yang penting ni. Color merah lah. Okay. Application details and evidences will be used by the system in determining the application result. Maknanya sistem tolong buat result untuk kita. Jadi ini adalah satu proses yang tidak berkaitan dengan entiti. Sistem buat kerja sendiri. Okay, dia tak berkaitan dengan entiti, sistem buat kerja sendiri. Maka ini adalah satu lagi proses yang kita tidak nyatakan ataupun yang tak berkaitan dengan entiti. Jadi ini ada satu proses lagi iaitu determine the result. Kemudian proses yang seterusnya adalah beritahu kepada update the application result. Okay, so basically ada 6 proses lah semua sekali. Yang pertama create account, yang kedua fill up zakat,
Yang ketiga, view. Yang keempat, beri evidence. Yang kelima, determining the result. Yang keenam, hantar result. Okay. So itu adalah proses yang terlibat. So 5 proses tadi kita dah macam pendek katanya kita dah boleh tahulah. Okay. So proses yang hidden adalah proses untuk determining the result. So kita senaraikanlah semua proses-proses tu. Okay, kita senaraikan dengan cara kita lukislah dia punya kotak ni. Okay, proses nombor 1 apa dia? Create account. Kena ingat dalam proses box ni dia mestilah verb So account, create tu adalah verb. Okay, kemudian proses yang nombor 2 iaitu apply lah. Okay, ataupun apply zakat ataupun submit application. Gitulah kot. Okay. Apply zakat. Okay. Okay, itu adalah yang kedua. Yang ketiga, generate application ataupun view application list oleh apa nama tadi? Officer tadi. Okay, yang ketiga, view list. Tulislah panjang-panjang sikit. Okay, saya tulis pendek-pendek je lah ni. Okay, view application list. Yang keempat tadi adalah provide evidence. Okay. Provide ataupun insert evidence lah. Insert evidence. So, insert evidence. Okay, number 5. Amda tadi, iaitu sebelum dia bagi result, dia kena determine result lah kot. Okay, dan yang keenam adalah update result. Okay, so ada 6. Okay. Susah sikit lah nak tengok ni. Sekejap saya kena tukar orientation dia. Kecil lah jadi. Okay, jadi kita ada create account sampailah update result. Okay, jadi sekarang ni siapa yang terlibat? Kita ada student dan juga kita ada officer. Okay, kita ada student dan kita ada officer. Jadi kita lukislah pula student dan juga officer tu. Okay, tadi lupa dia punya ni pasal gini kan, dia punya tu. Malahan nak lukis tak apa lah. Kan lukis tu jadi uduh pula. Okay, kita ada student. Dan kita ada officer. Lukislah kat mana-mana dulu. Kalau dah jadi kita tukarlah kat lain-lain. Okay. Okay. So sekarang ni apa yang student buat melalui create account? Okay, dia akan bagi data. Dia akan bagi data kepada sistem untuk create account, iaitu data apa tadi? Student detail. Okay, kita pun tulis sini student detail. Okay. Lepas tu, lepas dia create account dan dia bagi detail ni kepada sistem nak buat apa? Cuba jawab seorang. Bila student dia bagi student detail kepada sistem melalui proses create account, okay, sistem nak buat benda. Dalam ramai-ramai hari ni. Sistem nak buat apa? Sistem accept data. Okay, sistem accept data. Sistem accept data, jadi dia kena simpan lah kan. Bila dia accept, maka dia kena simpan. So kat sinilah ada, ingat lagi masa saya ajar dalam lecture itu, bila sistem ni dia ada satu benda iaitu dia dipanggil data
store. Okay, so simpanlah, accept dan simpan dalam data store. Okay, simpanlah dalam data store. Kena tulis balik ni sini ni, student detail. Okay, simpan dalam data store. Data store tu nama apa? Kena bagi tahu So, kait pula dengan tadi punya cerita yang dalam SDD tu. Okay, data store tu simpan dekat mana? Letak je lah nama table. Okay, so data store nama dia student. Okay, settle kat situ. Kemudian student buat apa lagi? Student apply zakat. Okay, student apply zakat, student akan bagi data kepada proses apply zakat. Okay, now bila dia bagi data kepada proses apply zakat, data apa dia bagi tadi? Data application detail. Okay, so application detail. Okay, tetapi di dalam ni dia beritahu ni, once account is created, the student will log into the system and fill up the application such as parent detail, salary, sibling and many more. Okay, ada perkataan many more ni kat sini ni. Okay, so awak rasa-rasa bila lah seseorang tu buat application, adakah application tu hanya berkenaan dengan data mak ayah dia tadi tu je? Okay, dia masukkan dekat sini ni, dekat apply zakat ni, apa lagi data yang diperlukan dari selain daripada nama mak, nama ayah, gaji, adik-beradik berapa orang, lagi apa benda lagi yang diperlukan kat sini? Data berkenaan dengan siapa lagi? Majikan. Majikan? Majikan dia tak sebut kat sini. Alamat. Okey, alamat. Alamat tu nak ambil mana? Student detail. Okay, very good. So, dia ambil pula data daripada database. Okay, dia ambil pula data daripada database. Dia akan masukkan, dia akan provide dalam proses apply zakat ni pula. Okay. So, daripada student, dia dah provide sekali. Okay, data. So, tak payahlah minta lagi nama dia, apa benda, nombor kad penalan, apa benda dan data, alamat. Awak kata alamat tadi kan? Alamat tu nak minta pula sekali lagi, tak payahlah. Pasal dia dah masukkan sekali. Ingat prinsip kemarin yang saya ajar semalam. Minta data hanya sekali je, jangan minta banyak-banyak. So, macam mana tak nak minta banyak-banyak? Ambil daripada database, pasal simpanlah dalam database. Okay, ambil student detail daripada database ni. Okay, masukkan dalam apply zakat. Okay, so data berkenaan dengan apply zakat ni, bila dah dapat detail daripada student dan juga dapat detail daripada database, settle. So data yang ada dalam proses nombor 2 apply zakat ni nak buat benda. Kita nak buat apa sekarang? Sistem nak buat apa? Nak bagi ke officer. Okay, nak bagi ke officer. Sebelum bagi ke officer untuk dia view, adakah dalam teori yang kita belajar boleh buat gini terus? Daripada proses ke proses. Boleh tak? Tak boleh. Boleh. Okay, daripada proses ke proses boleh. Tetapi kita tak buatlah sekarang ni macam ni gini dulu. Sebab Allah. Dia boleh. Daripada proses ke proses boleh. Maknanya tak apalah, tu pasal lama dah belajar benda ni, tak kisahlah. Dia mungkin lupalah. Okay, tetapi setiap application dia mesti simpanlah dulu. Okay, jadi simpan. Simpan dulu data ni. Simpan kat mana? Simpanlah dekat data store lagi. Okay, simpan dekat data store. Data store ni nama apa? Bagilah nama application. Ingat lagi lah benda yang awak belajar selepas tu. Kan kalau kita apply application ni dia macam bridge. Okay, dia ambil data daripada sini, lepas tu dia simpan. Okay. Ataupun yang ni dia tak bridge lagi. Dia tak bridge lagi. Dia data table biasa je. Cuma dia ambil data je daripada student ni. Daripada table student ni. Okay. Lepas tu
Untuk view list pula. Okay, officer so sekarang ni settle dah. So sekarang ni student dah apply zakat. Lepas tu application tu dah disimpan. Lepas tu officer ni dia boleh tengok bila-bila masa je. Okay, sebab tu dia tak direct daripada nombor 2 apply zakat kepada view list. Okay, sebab dia nak view list, dia bukan nak tengok zakat yang particular application sahaja. Okay, dia nak view list. Maknanya ke semua orang minta tu dia boleh tengok. Okay. Kemudian dia nak view list, officer nak view list, of course lah data tu daripada sistem kepada officer. Okay, data ni daripada sistem pergi kepada officer. Okay, data pergi daripada sistem pergi ke officer. So data yang dia nak view ni datang daripada application. Very good, datang daripada database ni. Datang daripada sini. So jangan lupa tulislah dia punya detail nama-nama dia ni. Yang ni adalah list. Ni kita akan dapat application. Okay. Lepas tu okay, student pula, officer dah boleh view list. Okay, kemudian daripada list tu officer boleh insert evidence. Okay, seterusnya officer akan insert evidence. Jadi officer akan insert evidence, officer yang akan beri data kepada sistem. Okay, so masukkanlah. Okay, evidence. Okay, so evidence ni nak simpan dekat mana? Okay, dia ada 2 lah solution dia, sama ada nak masukkan terus kepada application ni ataupun nak simpan dalam database lain pun boleh, bukan database, dalam table lain pun boleh juga. Okay, so ni bergantung kepada designer tu lah. Okay, kalau saya akan terfikir 2 cara lah. Cara yang pertama, kita update dekat application. Cara yang kedua, maknanya create satu table lain untuk simpan evidence je. So nak memudahkan cerita, nak senang lukis kat sini supaya orang kata tak bertali arus dia punya garisan-garisan tu. Create lah satu lagi table, namanya evidence. Okay, so simpan evidence. So evidence masuk ke sini lah. So evidence ni dia berkait dengan siapa? Berkait dengan student dan juga application. So maknanya kalau nak complicated lagi, kena lukis lah, ambil data daripada application ni dan juga student ni masuk ke dalam evidence juga. Kalau nak complicated lah. Okay, tapi kalau dalam exam tu saya tak kisah sangat lah benda ni, as long as tapi secara desainnya ataupun secara betul-betulnya dia memang kena ada lah, sebab kalau kita simpan dalam table evidence saja, so nak tahu daripada mana evidence ni siapa punya. Jadi sebab itulah kena ambil daripada student dan juga application. Application ni pun kena simpan juga data daripada student. Dia bukan simpan. Kalau dalam ERD kan kita ambil primary key jadi foreign key kan. So macam tu lah. Jadi awak memang kena kaitkan pengetahuan awak masa database hari tu nak buat benda ni. Kan kalau kita nak ambil contohnya evidence ni, kita nak tahu siapa punya evidence tu. So foreign key dalam student primary key student, kita kena ambil dia, letakkan dalam evidence supaya kita tahu evidence ni siapa punya. Kan? Lepas tu primary key dalam student ni pun kita kena jadikan foreign key dalam application supaya kita tahu application ni siapa punya. So macam tu lah. Alright? So memang kena kaitkan. Sebab tu kena luluh dulu database baru boleh belajar benda ni. Kalau tak memang pening lah. Buat apa dia gitu. Semuanya sebab tak faham dah database. Yang asas tu tak faham, susah lah. Okay, next. Bila dah insert evidence, okay, based on this evidence, based on the application, semua benda ni, okay, sistem akan buat determination. Jadi sistem dia akan ambil data daripada student, sebab sistem dia tak akan terima apa-apa daripada entiti . Jadi saya buat guna warna lain sikit lah supaya nampak.
Okay, student determine result ni, okay, proses ni, dia akan ambil data daripada student, okay, akan ambil data daripada student, dia akan ambil data daripada application, sorry lah, buruk no lukisan saya hari ni. Dan dia akan ambil data daripada evidence, okay, dia akan ambil data daripada tiga database ni dan dia akan buat determination untuk sama ada kawan ni, okay, si student ni layak ataupun tidak untuk terima zakat, dan kalau layak berapa ringgit dia patut dapat. Okay. Lepas tu bila dah determine the result, okay, bila dah determine the result, okay, result ni akan dia tak cakap pula dalam sistem tu dia nak kena simpan result tu, sebenarnya dia kena simpan lah. Tapi tak apalah. Okay, kita buat je ikut flow dia. Bila dah determine result, dia boleh terus update the result. Okay, update result ni, okay, dan bila update result ni akan hantar email. So kalau nak letak satu lagi proses pun boleh juga. Okay, kalau nak detail lagi lah, proses hantar email. Send email. Boleh juga. Tapi kalau tak ada send email ni pun dah sedia maklum lah sebenarnya. Okay. Kemudian send email kepada siapa? Kepada officer. Officer akan dapat email satu. Dan satu lagi, email akan diperolehi oleh student pula satu lagi. Sorry, ni nak kena langkau-langkau dah ni. Okay, dapat kepada student satu lagi. Alright. So, gambarannya macam ni lah. Okay, so update result ni akan update di dalam application sama ada dia berjaya ataupun tak. Okay, sebab dekat lain tak ada tempat dah nak ni. Evidence takkanlah nak beritahu dekat evidence, nak simpan dalam evidence. Berjaya ataupun tidak. Takkan nak simpan dalam student. Of course lah kita nak simpan dalam application tu berjaya ataupun tidak. Jadi result dia tu mestilah disimpan di dalam application. Okay. Result dia tu simpan dalam application. Ni pun hantar result juga. Okay. So macam tu lah cerita dia. Ada apa nak tanya tak? Kalau ada, tanya. Kalau tak ada, tu je lah setakat ni je lah hari ni. Tak ada yang ada. Tak ada Tak ada lagi, madam. Okay, Alhamdulillah. So kalau tak ada, itu sahaja untuk hari ni. Thank you so much everybody for joining me. So kalau ada apa-apa nanti tanyalah dalam group Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Terima kasih, madam. Sama. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam. Thank you.